Ya. Dan untuk hari ini kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, bersama dengan bulan kesihatan mental, kita kongsikan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu kesihatan mental dan kesihatan dan kesejahteraan mental. Minta maaf. Kesihatan dan kesejahteraan mental, keutamaan global ya. Dan untuk itu bersama saya pada pagi ini ya adalah tidak satu pakar yang cukup hebat ya. Kita ada, alhamdulillah, kita ada orang yang cukup berpengalaman untuk membicarakan kesihatan dan kesejahteraan mental keutamaan global, iaitu yang berusaha Dr. Firdaus Aziz ya, Ketua Psikiatrik dan Pakar Psikiatrik Penagihan dan merupakan Ketua Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental Hospital Queen Elizabeth ya, Kota Kinabalu. Selamat datang doktor. Apa khabar? Alhamdulillah baik-baik. Lama tak jumpa ya. Dulu kita pernah juga ke udara bicarakan mengenai kesihatan mental ya. Mungkin doktor nak bagi sedikit pandangan ataupun pengenalan mengenai tajuk kita pada pagi ni. Ya, sebenarnya saya ambil tajuk hari ini, kesihatan dan kesejahteraan mental tu sebab ini menjadi tema kepada Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini. Dan macam yang disebut tadi, kita ada sambutan di Tawau, di Semporna. Sebenarnya untuk tahun ni, yang hebatnya di Sabah, setiap daerah tu ada sambutan. Dan sambutan dia antara yang paling banyak lah pada tahun ni. Kita ada larian, kita ada permainan, kita outreach program pun ada. Kalau di Hospital Queen Elizabeth, kami ada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia di peringkat hospital. Dan kami juga ada aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah juga. Kami ada outreach sekolah. Banyak ni. So tujuan kami untuk menarik pandangan masyarakat kepada aspek kesihatan mental. So masih ramai masyarakat yang mungkin tak faham atau tak betul-betul terima konsep kesihatan mental ni lagi. Kan? Kalau kita sebut kesihatan saja, benda yang pertama yang datang dalam fikiran orang adalah kesihatan fizikal. Sama ada orang tu tak ada penyakit ke apa-apa. Itu yang pertama yang datang dalam fikiran. Tapi sebenarnya bila kita sebut kesihatan tu, ruangnya lebih besar sebenarnya. Dan mental tu merupakan salah satu aspek. Sebagaimana pentingnya kesihatan fizikal, itu juga pentingnya kesihatan mental. Dan bila kita sebut kesihatan mental ni, dia melebih kepada aspek cara pemikiran, cara merasai sesuatu, cara bertindak kan. Jadi kalau kita tak ada kesihatan mental, sebenarnya kita tak akan ada kesihatan fizikal itu sendiri. Ya, sebab kalau kita tengok definisi kesihatan itu, sihat dari segi fizikal dan mental dan kemampuan kita untuk berhubung dengan orang lain ya. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan macam mana untuk kita mencapai kesihatan ataupun kesejahteraan mental ni. Untuk mencapai kesihatan atau kesejahteraan mental ni, kita kena tengok aspek biologi, aspek psikologi dan aspek sosial. Saya selalu sebut benda yang sama. Bila saya perawat pun saya menggunakan istilah yang sama. Aspek biologi, aspek psikologi dan aspek sosial. Aspek biologi ni lebih kepada aspek fizikal kita. Seseorang itu akan mengalami gangguan dari segi kesihatan mentalnya kalau dari segi fizikal dia tidak bagus. Itu sebabnya kalau seseorang, kita tengok kan kadang-kadang kalau wanita lepas bersalin, risiko untuk dia mengalami kemurungan tinggi. Atau kalau orang Melayu kadang-kadang dia kata tiba-tiba kena meracau, kena macam-macam kan. Jadi kesihatan mental terganggu gara-gara kesihatan fizikal yang terganggu. Juga, ya. Jadi keperluan untuk menjaga kesihatan fizikal itu besar. Dan bila kita kata kesihatan fizikal, bukan kita elakkan daripada penyakit fizikal semata-mata. Macam kencing manis ke darah tinggi semua tu. Tapi macam mana kita nak buat untuk mencapai satu kestabilan fizikal yang sentiasa bagus. Dari segi pemakanan kita, dari segi aktiviti fizikal kita, dari segi tidur kita. Benda-benda ni semua dia akan mempengaruhi aspek fizikal kita yang akan mempengaruhi kesihatan mental kita. Bila saya sebut kesihatan mental kat sini, saya tak cakap tentang penyakit mental.
penyakit mental dia lain. Kesihatan mental ni dia satu spektrum. Ada orang kesihatan mental dia sangat bagus. Ada orang kesihatan mental dia mungkin terganggu. Mungkin terganggu tu sebab gagal ke atau sebab persekitaran ke. Tapi mungkin juga terganggu sebab gara-gara dari segi fizikal dia atau gara-gara dari segi genetik dia. Atau dari segi latar belakang dia, kehidupan dia. Benda-benda ni akan mempengaruhi kesihatan mental tu tadi. Dan bila saya cakap tadi berkenaan dengan latar belakang tu, saya akan merujuk kepada aspek psikologi pula. Jadi macam mana seseorang itu membolehkan diri dia adapt dengan persekitaran dia, adaptasi persekitaran dia, macam mana dia menghadapi masalah, macam mana dia menangani masalah. Benda tu mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Kalau dia tidak tahu cara untuk mengatasi kebosanan dia misalnya, atau dia tak tahu cara terbaik untuk menangani masalah bila berhubung dengan orang lain, itu akan mengganggu kesihatan mental dia. Kan? So nampak dari tadi kita sebut mula-mula aspek fizikal, lepas tu kita tengok aspek psikologi, cara pemikiran, cara orang tu bertindak dalam persekitaran dan dengan perhubungan dengan orang lain. Lepas tu kita tengok juga aspek sosial. Sebab dari segi kesihatan mental, kita nampak ada orang-orang tertentu risiko untuk mengalami masalah kesihatan mental itu lebih tinggi. Contohnya golongan-golongan minoriti. Kalau kita tengok orang-orang pelarian misalnya, kesihatan mental mereka lebih terganggu dengan orang tempatan. Orang yang mengalami kemiskinan mendadak misalnya, kesihatan mental dia akan lebih terganggu berbanding dengan orang yang dari segi sosioekonomi yang sentiasa stabil. Orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, kesihatan mental dia berbeza dengan orang yang mungkin mempunyai kesihatan pendidikan lebih rendah. Ini tidak bermaksud orang yang pandai-pandai semua kesihatan mental bagus, tapi maksudnya keupayaan dia berbeza. Bila kita berpendidikan kan, kita tahu kita punya kemudahan tu apa, macam mana kita nak dapatkan bantuan, macam mana kita nak dapat sokongan. Kita lebih sedar bila berlaku perubahan-perubahan. Jadi itu disebabkan itu kenapa pentingnya pendidikan tu kadang-kadang. Jadi itu aspek sosial yang saya sebutkan tadi. Untuk mencapai kesihatan atau kesejahteraan, kita kena lihat aspek biologi tadi, aspek psikologi tadi dan aspek sosial. Mana yang kita boleh optimal, kita cuba optimalkan. Maknanya ini yang mempengaruhi kemampuan kita untuk menangani tekanan-tekanan yang kita hadapi. Macam mana kita menangani tekanan yang kita hadapi, dan dia juga menentukan tahap-tahap kesihatan mental individu. Jadi kita tak boleh nak kata semua orang kesihatan mental dia sama. Ada orang kesihatan mental dia lagi teruk daripada orang lain. Ada orang dia punya situasi itu sangat teruk. Dia baru kematian, dia baru mengalami masalah kesihatan, dia baru mengalami masalah keluarga, tapi kesihatan mental dia bagus. Jadi cara dia menangani itu berbeza dengan orang yang mungkin kesihatan mental dia tak berapa bagus. Kepandaian dia untuk menguruskan kesihatan mental dia tak berapa bagus. Begitu. Maknanya kita perlu kebijaksanaan lah ni kan untuk tangani kita punya kesihatan mental. Kita perlu kebijaksanaan dan kita perlu mengoptimalkan aspek biologi, psikologi, sosial kita tu supaya kita sentiasa dalam keadaan kesejahteraan mental. Okey, itu ialah bagaimana kita untuk mencapai kita punya tahap kesihatan mental ataupun kesejahteraan mental yang baik lah ya. Maknanya dari segi fizikal kita, dari segi psikologi kita, dan dari segi sosial kita, hubungan kita dengan masyarakat dan komuniti ya. Okey, kita berhenti seketika dan kita tengok video ini ya. Kita bagi iklan dulu. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's talk minda sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Okey, kita kembali lagi ya. Dan kita sambung bual bicara kita untuk pagi ini. Tadi kita telah kongsikan bagaimana ya kita untuk mencapai kesejahteraan mental ya, maknanya dari segi biologi,
psikologi dan juga sosial ya. Dan mungkin tadi doktor kata kita kadang-kadang keliru di antara kesihatan mental dan penyakit mental kan. Betul. Mungkin boleh doktor boleh terangkan ya supaya kita jangan keliru. Sebab itu pun mental nanti jadi masalah. Betul. Betul. Kesihatan mental ni sesuatu yang kita semua ada. Dia ada tahap-tahap dia, tapi tahap-tahap tu kadang-kadang boleh boleh mengalami boleh inilah kita punya kemampuan kita boleh melebihi kemampuan kita. Itu perkataannya. Tahap kesihatan mental kita boleh melalui tahap yang terlampau. So di situ yang seseorang itu boleh mengalami penyakit mental. Kita ada sempadan di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Bila orang mengalami penyakit mental, dia dah tidak ada keupayaan sebagaimana biasa untuk kembali keadaan yang stabil. Dia ada ciri-ciri tertentu untuk orang yang mengalami penyakit mental. Dan biasanya bila kita tengok orang yang ada mengalami penyakit mental tu, satu benda yang paling kita nampak jelas dari segi kefungsian seharian dia akan terganggu. Contohnya kalau dia seorang yang bekerja, dia tak boleh bekerja lagi. Kalau dia makan, minum, tidur dia teratur, dia tidak lagi teratur. Kalau penjagaan diri dia selama ni bagus kan, jaga kebersihan dia bagus, jaga hygiene dia bagus, dia dah tak boleh lagi nak jaga perkara-perkara itu. So kita tengok dari segi kefungsian dia, gangguan dalam fungsian harian dia, itu satu ciri yang paling besar lah kalau kita nak tengok masalah penyakit mental. Kedua, bila kita cakap orang itu mengalami penyakit mental, dia memang ada ciri-ciri yang lain. Kalau kita tengok penyakit mental jenis kemurungan misalnya, dia ada simptom-simptom dia, dia ada petanda-petanda dia. Petanda dia contohnya adalah rasa sedih yang berpanjangan. Bukan sekali-sekala rasa sedih yang berpanjangan. Dia tak boleh fokus dan tak boleh konsentrasi. Dia sentiasa rasa diri dia bersalah, dia rasa nak bunuh diri. Itu ciri-ciri penyakit kemurungan. Selain daripada dia hilang kefungsian seharian dia, selain daripada fungsi terganggu, ciri-ciri yang spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu, kita tengok juga orang yang mengalami penyakit mental ni, dia ada tempoh dia untuk perkara-perkara tu berlarutan sebelum kita kata dia mengalami penyakit mental. Contohnya orang kemurungan tu kalau sedih dia berpanjangan lebih daripada 2 minggu misalnya. Orang yang mengalami psikosis, kalau tempoh dia tu melebihi 1 bulan, baru kita katakan dia akan mengalami penyakit. Orang yang mengalami penyakit anxiety atau panic disorder, kita tengok kalau benda tu melebihi 1 bulan. Jadi untuk saya secara ringkas, bila kita nak cakap orang tu mengalami penyakit mental, dia lebih daripada isu kesihatan mental. Dia bukan sedih biasa-biasa, dia bukan risau biasa-biasa. Dia lebih daripada yang kemampuan yang biasa seseorang. Dia ada hilang kefungsian dia, dia ada tempoh dia, dan juga dia ada juga ciri-ciri dia. Itu yang kalau kita kalau mungkin bahasa itu agak kasar sedikit lah. Kita selalu dengar istilah orang gila. Orang gila tu istilah dia bila seseorang tu dari kesihatan mental pergi kepada penyakit mental. Gila tu adalah penyakit mental lah. Tapi tak semua penyakit mental kita boleh definisikan sebagai gila. Sebab ciri-ciri gila ni kadang-kadang dia spesifik. Orang yang bercakap sendiri baru kita kata gila kan. Tapi bagaimana pula kalau orang yang tak boleh pergi bekerja sebab kerisauan dia lebih daripada biasa. Kita tak kata dia gila kan. Tapi kita kata dia punya tahap keresahan tu melebihi biasa. So dia mengalami penyakit mental tapi lebih kepada masalah keresahan. Untuk orang yang gila ni kebiasaannya apabila dia punya konteks realiti tu terganggu. Dia tak dapat bezakan benda yang real, nyata dengan benda yang bukan nyata. Dia ada gangguan-gangguan dari segi kerangsangan dia. Dia boleh dengar sesuatu, dia boleh nampak sesuatu walaupun benda tu tak ada. Itu yang kebiasaannya lah masyarakat katakan sebagai gila. Tapi istilah gila ni banyaklah istilah dalam masyarakat ni, kadang-kadang lebih menghindar dari kita membantu orang mengalami penyakit mental atau lebih menghindar kita memahami kesihatan mental. So perkataan macam mental tu sendiri kan banyak konotasi dia. Perkataan macam psycho, perkataan tak betul, macam screw tak betul kan, gila tu. Saya rasa pentingnya masyarakat bercakap supaya kita lebih jelas apa kita maksudkan dengan mental. Apa kita maksudkan dengan gila. Apa kita maksudkan dengan tak betul kan. Baru kita nampak jelas adakah ini isu kesihatan mental atau adakah ini isu penyakit mental.
nampak banyak ni yang ruang lingkup yang luas yang perlu kita fahami kan. Kita perlu faham apa yang kita katakan sebagai kesihatan mental. Kita juga perlu faham bila kita kata orang itu mengalami penyakit mental, dan plus istilah gila itulah. Jadi ini yang kita perlu lihat ya. Okey, kita rehat seketika ya. Kita tengok video klip ni. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan lagi. Let's Talk Minda Sehat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan. Okey, nampak tadi kita tengok video klip ya, Let's Talk. Maknanya kongsilah apa-apa masalah kita dengan orang yang boleh dipercayai ya. Jangan kongsi dekat Facebook. Sebab tu ada orang bunuh diri, dia kongsi dekat Facebook, boleh ke saya bunuh diri sebab saya stres. Ramai orang sokong, ya bagus, good. Hati-hati dia jadi bunuh diri ya. I mean, saya rasa masyarakat kita ni sudah mulai sampai tahap bila kesedaran pada kesihatan mental tu sudah mulai ada. Tapi belum cukup ada untuk memahami apa maksud kesihatan mental, apa maksud penyakit mental kan. Saya suka tengok iklan tadi bila kita cakap carilah peluang untuk bercakap. Kalau zaman-zaman dulu kita sentiasa dalam masyarakat yang ada orang keliling kita, jadi peluang untuk bercakap tu sentiasa ada. Tapi masyarakat sekarang kita dah mula terasing dan cara kita berhubung dah unik dah. Cara kita berhubung dengan telefon. Jadi perkara-perkara yang lama yang dulu boleh membantu dari segi aspek kesihatan mental tu mungkin dah mulai terganggu. Kalau kita tengok masa keadaan sekarang lah. Tak bermaksud kita tak boleh maju. Kita kena cari jalan macam mana nak adaptasi dengan persekitaran yang baru supaya kesihatan mental tu boleh kita capai dengan tahap yang optimal lah. Okey doktor, itu dari segi Let's Talk kan, cerita kan. Okey, untuk kita nak, kalau kita lihat kan, kita kata bulan Oktober ni adalah bulan kesihatan mental sedunia ya, dan kita telah banyak buat aktiviti di Sabah, sama ada di peringkat jabatan, di peringkat pejabat kesihatan, juga di peringkat hospital ya. Mungkin boleh doktor boleh huraikan sikit ya, kenapa kita perlu meraihkan ya sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ni setiap tahun. Saya rasa perkara yang pertama kenapa kita perlu meraihkan Hari Kesihatan Mental ni sebab dia satu cara untuk memberi kesedaran, memberi peluang kepada orang ramai untuk bercakap tentang kesihatan mental. Ya. Kalau selama ni kita tak peduli kesihatan mental, kalau ada hari spesifik untuk Hari Kesihatan Mental, nak tak nak kita kena ada kesedaran bahawa oh ini Hari Kesihatan Mental. Apa maksud Hari Kesihatan Mental? Apa yang jadi isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental? Jadi pertama, dia memberi peluang kepada orang ramai untuk menyedari bahawa isu kesihatan mental tu isu yang penting. Kita kena buat sesuatu. Kita kena sedar tentang kesihatan mental. Yang kedua juga, Hari Kesihatan Mental ini juga meraihkan mereka-mereka yang mengalami dugaan atau yang dicabar dengan isu-isu yang kesihatan mental. Mereka yang terpaksa hidup dalam keadaan mengalami penyakit mental. Jadi bukan sahaja kita tengok aspek kesihatan mental, tapi kita tengok juga aspek penyakit mental. Ada orang-orang yang memang hari-hari mereka diduga dengan penyakit mental tertentu. Dan mereka tak ada cara, tiada cara untuk menjelaskan kepada orang bahawa inilah masalah saya. Dengan Hari Kesihatan Mental, kadang-kadang kita ada kesedaran sikit, oh isu kesihatan mental ni penting. Dia mungkin mengalami penyakit mental. Jadi kita ada keperluan-keperluan tertentu untuk membantu orang-orang yang sebegini. Jadi itu saya rasa pentingnya. Cuma untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia ni, setiap tahun tu kita akan ada tema berbeza-beza. Untuk tahun ini pula, kita punya tema adalah kesihatan dan kesejahteraan mental sebagai keutamaan global. Sebabnya kita katakan keutamaan global, kita tak nak kesihatan mental tu hanya fokus pada aspek tertentu saja. Bukan orang bukan yang dekat hospital mesra saja. Bukan di hospital mesra saja, bukan di hospital sahaja, bukan di kampung semata-mata, bukan di kalangan orang miskin, bukan di kalangan remaja, tapi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dia melibatkan semua orang yang dikatakan sebagai manusia. Sebab manusia, kita ada aspek mental, kita ada aspek fizikal, kita ada aspek sosial. Semua
semua perkara tersebut boleh terganggu, aspek mental tu boleh terganggu. Jadi pendekatan dia perlu melihat bahawa kita semua terlibat dengan benda tu. Yang kedua pula, saya rasa bila kita nak membantu orang yang mengalami isu kesihatan mental, kita tak boleh tengok satu cara sahaja. Ada orang dia kata kaunseling sahaja cara yang terbaik. Ada orang dia kata ubat-ubatan cara yang terbaik. Ada juga orang kata solat sajalah cara yang terbaik. Atau berjumpa dengan orang-orang agama saja yang terbaik. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak mengurangkan atau kita tak boleh nak menghadkan cara untuk mendapatkan kesihatan mental atau rawatan mental kepada aspek-aspek tertentu. Itu yang kita katakan keutamaan global. Kita kena lihat bahawa semua orang terlibat, semua orang bertanggungjawab, dan pendekatannya pun terlalu banyak cara. Bukan pada satu-satu perkara sahaja. Begitu. Maknanya kita ada banyak kaedah untuk mendapatkan kesihatan mental yang baiklah kan. Kita ada banyak kaedah, kita ada banyak perkara yang kita kena lakukan untuk mencapai kesihatan mental yang terbaik. Tetapi bagi mereka yang mengalami penyakit mental, kesedaran tu perlu ada di kalangan orang di sekeliling bahawa mereka perlukan bantuan, mereka perlukan rawatan. Dan ada cara dan pendekatan yang kita boleh dapat untuk mendapatkan rawatan tu. Maknanya sokongan keluarga penting lah kan. Sokongan keluarga dan sokongan masyarakat sangat penting. Tapi sokongan staff-staff pun penting juga. Kadang-kadang kita nampak kalau di hospital, di kalangan staff pun banyak yang tak ada kesedaran berkenaan dengan aspek kesihatan mental tu. Kita tengok kalau orang tu menangis sikit, dia kata orang tu kemurungan. Tapi berbeza sebenarnya. Orang yang menangis tu kadang-kadang sedih. Memang dia kena sedih. Kalau dia baru kematian, memang dia sedih. Kalau dia ketawa, itu mungkin isu dia berbeza kan. Tapi gembira pun menangis juga doktor. Kadang-kadang menangis gembira tu lain kan. Itu keluar air mata. Tapi yang saya nak jelaskan kat sini, kadang-kadang di kalangan staf kita pun kesedaran tentang kesihatan mental tu belum begitu ketara. Kita tak dapat nak membezakan ini isu kesihatan mental, ini isu penyakit mental. Orang yang mengalami isu kesihatan mental, pendekatan dia harus begini. Orang penyakit mental harus begini pendekatannya. Macam mana kita nak dapatkan support, macam mana kita nak layan orang-orang yang mungkin susah di ward masing-masing. Jadi saya rasa itulah pentingnya bagi kita kesedaran tu lebih kepada kesedaran pada semua pihak, termasuk keluarga, termasuk masyarakat, termasuk orang dalam bidang kesihatan itu sendiri, termasuk orang yang memang sepatutnya merawat isu-isu kesihatan mental dan juga penyakit mental. Okey, nampak kan? Itulah kenapa kita raikan supaya kita sedar kan bila kita buat sambutan Hari Kesihatan Mental ini bahawa kita mahu supaya masyarakat itu memberi perhatian bahawa masalah mental ini juga merupakan satu masalah kesihatan yang perlu kita tangani Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok video ni berkaitan dengan kesihatan mental. Senyumku dirampas tanpa menaruh belas. Jiwaku dipegang, rundinganku dicuri. Di sini kita terperangkap dalam masalah yang dihadapi. Sukar untuk ku bebaskan diri. Tidak mampu berlari. Izinkan aku keluar daripada belenggu ini. Berikan ku peluang untuk menyinari. Aku ingin keluar dari penjara ini. Bebas dari ketakutan yang sunyi, gelap dan dalam, tanpa ada yang mengetahui. Namun, hati ini sentiasa yakin bahawa masih ada harapan, walau serba kekurangan, walau kaki tak kuat untuk melangkah, walau terasa lelah di dalam jiwa. Kibarkanlah sayap kecilmu, terbanglah tinggi di awanan supaya tidak bersendirian di penjara ini, supaya dapat lupakan kesedihan masa lalu untuk jalani hari esok yang lebih berkesan, bebas bergerak dan berekreasi tanpa terus dihakimi. Kerana kebahagiaan pasti datang bagi mereka yang mencari, bukan untuk mereka yang berdiam diri.
Kalau kita nampak dalam video tu ya, maknanya kita laptop, kongsi, kita bukan bersendirian sebenarnya ya. Kita ada rakan-rakan, orang-orang di sekeliling yang boleh membantu ya. Jadi untuk tajuk topik kita yang terakhir ini kan, doktor, sebab kalau kita nampak stres tempat kerja tu tinggilah, terutamanya kalau kita nampak di kalangan kaki tangan Kementerian Kesihatan tu ada stres dia yang tinggi kan. Dan kita bukan bersendirian, kita ada pakar bersama dengan kita ya, Dr. Firdaus. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan kepada staf kita, anggota kita dan orang-orang di luar sana ya, bagaimana untuk kita apakah panduan-panduan yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan stres di tempat kerja ataupun dalam kehidupan kita seharian. Okey. Bila kita sebut cara untuk mengurangi stres ni, sebenarnya ada banyak cara. Dan saya tahu kalau kawan-kawan saya yang kaunselor ke psikologis ke, mereka kadang-kadang ambil sampai 1 jam untuk bagi kuliah tentang cara menangani stres. Tapi bagi saya apa yang penting, kita kena pergi balik pada hakikat bahawa kita ni manusia. Dan sebagai manusia, kita panggil insting atau kita ada naluri untuk bersama dengan manusia lain. Kita perlukan manusia lain untuk kita untuk menyokong kita, untuk beri kekuatan pada kita. Apabila seseorang staff tu mengalami stres, kadang-kadang isu dia tidak rasa bahawa dia ada sokongan keliling dia. Dia tidak rasa bahawa dia mendapat dia dapat apresiasi mencukupi. So isu dia, jadi isu besar dia adalah dia punya hubungan dengan orang tu mungkin tak dapat untuk menyokong diri dia. Memanglah kadang-kadang isu dia lebih daripada itulah, isu bully ke apa-apa tu. Tapi sokongan orang tu sangat penting. Dan bagi saya ada banyak cara, tapi saya nak tekankan satu benda yang paling penting, iaitu kita balik pada iklan yang tadi tu. Let's talk, bercakaplah. Sebab bagi manusia, kita berhubung dengan cara bercakap. Tapi kita kurang benda ni, atau kita kurang skill kemahiran bercakap tu dengan betul. Kebanyakan orang dia ingat bercakap tu maksudnya orang yang sihat tu kena bercakap dengan orang yang mengalami isu kesihatan mental tu. Tapi sebenarnya Let's Talk ni adalah satu yang lebih kepada aspek membuka fikiran, membuka keupayaan untuk berbincang. Apa yang lebih penting untuk orang yang mengalami kesihatan mental adalah adanya orang yang mendengar. Yang mendengar bukan untuk memberi nasihat, tapi mendengar untuk memahami situasi dia yang sebenar. Itu yang saya kadang-kadang kita kena bezakan empati dengan simpati. Empati ni merasai bersama-sama dengan individu tersebut. Kita nampak kawan kita ni sedih sangat, berhari-hari kesedihan. So jadi kita merapati dia dan kita mendengar dia dengan tujuan untuk merasai apa yang dia rasai. Berbeza dengan simpati. Simpati ni kita tengok kat orang tu, kita rasa kita kesian tu, kita tengok dia sebagai orang lain. Kita tak merasa apa yang dia rasa. Kita cuma nampak bahawa dia ni perlukan sesuatu dari kita, macam tu kan. Bila kita sebut empati, saya rasa ada 4 komponen yang penting kena tahu. Pertama, bila kita mendengar tu, tujuan kita dengar tu untuk memahami perspektif orang tu. Bukan kita dengar untuk mencari jalan menyelesaikan masalah dia, atau untuk memahami isu-isu yang isu-isu yang berkaitan yang lain lah kan. Tujuan kita untuk memahami perspektif orang tu. Dia sedih. Kenapa dia sedih? Dia sedih sebab orang ini telah mengganggu dia. Kenapa dia terasa orang ini mengganggu? Dia rasa bahawa orang ini mengganggu sebab perbuatan sekian. Dan sebab latar belakang dia begitu, maka dia nampak orang itu mungkin memilih dia, kita kata target dia untuk menyebabkan masalah pada diri dia lah. So kita kena tengok perspektif orang tu. Selepas kita tengok perspektif orang tu, perkara yang sangat penting yang kadang-kadang kita tak ada adalah kita jangan menghakimi orang tu. Kadang-kadang awal-awal dia ni banyak sangat cerita masalah, so maksudnya orang ni orang yang tak pandai mengatasi masalah dia, atau orang ni dia ni memang hidup dia sosial, itu sebab dia jadi macam tu, sebab dia tak ada jiwa keagamaan. Awal-awal kita dah ada cara kita memahami seseorang tu. Jadi kita dah bentuk cara kita nak menasihatkan orang tu, semua tu kan. Ini akan menghindar kita punya komunikasi dengan orang tu. Yang ketiga pula,
kita kena faham emosi orang tu, kita kena tahu apa yang dia rasa, dan keempat, kita kena tahu macam mana nak express bahawa kita tahu apa yang dia rasa. Jadi orang tu marah, kita tahu dia marah, dan kita tahu macam mana nak kata kat dia, saya faham yang awak tengah marah, saya kena tahu kenapa yang awak marah. So ini 4 komponen empati yang saya sebut tadi itulah. Kebanyakan orang tak nampak ni. Kalau kita kan, kalau kawan datang ada masalah, benda pertama kita dengar sikit, lepas tu kita dah bercakap dah, oh aku pun ada masalah macam ni, atau oh cara terbaik untuk kamu atasi masalah ni macam ni. Kita tak tahu bahawa kadang-kadang orang tu dia tak perlukan nasihat, tapi dia lebih memerlukan orang mendengar. Supaya dia nampak lebih jelas apa isu dia. Dan kadang-kadang orang yang mengalami masalah ni, dia punya jiwa terlalu kacau sampai dia tak boleh membezakan dia ni tengah sedih ke, tengah marah ke, tengah frust ke, atau dia tengah takut ke. Sebab dia pentingnya kita letak perspektif tu jelas pada dia. Awak nampak sedih, awak nampak resah gelisah sekarang, awak nampak marah sangat. Sebab kadang-kadang dia tak nampak benda tu kan. Bila kita bantu orang tu untuk lihat diri dia dengan lebih jelas, itu sedikit cara kita membantu sebenarnya. Membantu orang lain untuk mengalami stres. Jadi nasihat saya, jadilah manusia, belajarlah untuk mendengar dengan baik. Jangan bila kita mendengar tu, mendengarlah dengan cara empati. Begitu. Empati itu penting ya. Okey, sebelum kita tutup, ada kata-kata terakhir dari doktor untuk kita punya staff ya, dan juga follower ya, FB. Bagi saya, berbalik kepada naluri kita sebagai manusia, kita perlukan orang lain, dan orang lain pun sebenarnya memerlukan kita. Jadi buatlah cara yang terbaik untuk kita saling membantu satu sama lain. Kalau fizikal ni senang kan, kalau orang tu luka, ada orang yang kalau ada orang tolong merawat dia semua. Tapi mental ni kadang-kadang sesuatu yang tak nampak. Tapi apa yang diperlukan, human touch tu, sentuhan manusia tu tetap penting. Dan itu memberi, sebenarnya kita tak tahu, tapi impact dia sangat besar. Impact orang kata, boleh tak kita bincang masalah ni, atau awak nak bercakap tak tentang ni. Itu impact dia sangat besar berbanding dengan kita tengok saja orang, lepas tu kita tak buat apa-apa. Okey, salah satu mesej yang paling penting Dr. Firdaus kata tadi ialah let talk, bicara dengan orang lain, jadilah pendengar yang baik, dan yang paling penting adalah empati ya. Jadi terima kasih doktor ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha, Dr. Firdaus Aziz ya, pakar psikiatrik dan pakar psikiatrik penagihan yang merengkap Ketua Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental Hospital Queen Elizabeth. Terima kasih doktor di atas perkongsian yang cukup bermakna untuk kita pada hari ini ya. Dan kami di majlis kami di Biro Pendidikan ya, Majlis Bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ya, mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan dengan topik yang menarik, iaitu pencaruman KWSP setelah kita pension ya. Jadi tunggu bersama kami pada bulan hadapan ya. Dan sekian, terima kasih. Kami di sektor promosi kesihatan ya, mohon ribuan ampun dan maaf jika dalam perbicaraan itu ada kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Jadi marilah kita kongsikan ya, suarakan pandangan kita, kongsi masalah kita dengan orang lain. Jadilah pendengar yang baik dan lihat ataupun mempunyai empati terhadap rakan sekerja. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Okay.